Guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Terkini YB Azalina menjawab segala persoalan-persoalan ya dalam perbahasan pembentangan bajet 2025 Malaysia Madani, khususnya daripada ahli parlimen seperti Kota Baru, ahli parlimen yang lain-lain yang sebagainya. Jadi saya ingin membawakan anda sahabat semua beberapa perkara yang dinyatakan oleh YB Azalina dalam jawapan dalam sesi pembentangan ataupun perbahasan ya untuk bajet 2025 ini. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton video ini. Isu-isu yang telah dibangkitkan hal-hal yang berkaitan dengan mitra. Baik, untuk itu saya jemput Menteri Jabatan Menteri Hal Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Yang Di-Pertua, bagi pihak Jabatan Perdana Menteri, saya ingin mengucapkan setinggi penghargaan pada ahli yang berhormat yang telah menyertai perbahasan ke atas Belanjawan 2025 peringkat dasar, iaitu Yang Berhormat Kota Melaka, Sri Aman, Tumpat, Kapar, Tawau, Ledang, Jelun, Jelutong, Kuala Krai, Kota Baru, Pasir Gudang, Sibu, Kalabakan, Kuala Langat, Rasah, Pasir Putih, Bentong, Batang Lupa, Temelur, Tenon, Bagan Serai, Bukit Gelugur, Kota Marudu, Lubuk Antu, Lumut, Stew, Tanjung Manis, Shah Alam, Dungun, Mersing, Puncak Borneo, Tanjung Piai, Kudat, Tapah, Pendang, Bandar Kuching, Keningau, Kubang Pasu, Masjid Tanah, Kuala Kerau, Pasir Salak, Ranau. Sebagai Menteri yang bertanggungjawab pertama untuk menggulung daripada Jabatan Perdana Menteri, saya mohon untuk menjawab hujah-hujah di bawah tanggungjawab saya menyentuh hal ehwal perundangan yang melibatkan agensi seperti bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri, pejabat ketua pendaftar Mahkamah Persekutuan, Jabatan Insolvensi dan Jabatan Bantuan Guaman. Saya juga akan menjawab bagi pihak jabatan-jabatan dan agensi berikut, iaitu Jabatan Peguam Negara, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, Parlimen dan juga Jabatan Audit Negara. Seperti yang disebut oleh Tan Sri Yang Di-Pertua, saya akan menjawab secara lisan beberapa isu dan seterusnya saya akan beri jawapan secara bertulis jika tidak sempat. Dan seperti arahan Tan Sri Yang Di-Pertua yang mana tidak hadir pada hari ini, dengan izin Yang Di-Pertua, saya tidak akan menjawab dan akan menjawab secara bertulis dalam masa 5 hari yang diarahkan oleh Tan Sri Yang Di-Pertua. Pelbagai isu telah dibangkitkan dalam perbahasan. Sekejap je Tuan Yang Di-Pertua, sekadar penjelasan. Perkhidmatan awam, boleh saya tahu tak menteri mana sebab nak tengok giliran? Perkhidmatan awam JPA. JPA bawah menteri mana akan menjawab? Saya tak apa, saya cuma. Tapi kalau apa pun mungkin kita boleh bagi jawapan bertulis. Alright. That's the best. Masa. Dengan izin. Pelbagai isu telah dibangkitkan dalam perbahasan oleh ahli yang antara lain mengenai undang-undang dan akta-akta yang lapuk serta reformasi perundangan, isu-isu berkaitan dengan rasuah, penggubalan rang undang-undang perkhidmatan parlimen, progres kajian pengasingan kuasa peguam negara dan pendakwa raya, ikhtiar kerajaan dalam perundangan melibatkan kanak-kanak, usaha advokasi melalui undi 18, status pembinaan kompleks mahkamah, isu persempadan semula, addendum mengenai rayuan pengampunan, pemilihan Malaysia sebagai Sekretariat Asia Forum of Parliamentarians on Population and Development, perkhidmatan kaunter Jabatan Insolvensi di Terminal KLIA dan KLIA 2, isu pelantikan Suruhanjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Negeri Sabah dan Sarawak, dan isu kematian Teo Beng Hock dan pemandu OKU, serta isu berkaitan kekejaman Israel. Tan Sri Yang Di-Pertua, izinkan saya mula pengurungan saya dengan menjelaskan usaha kerajaan dalam memperkasa reformasi undang-undang di Malaysia selaras dengan pertambahan peruntukan kepada Bahyu JPM dengan perkara berkaitan dengan undang-undang dan akta-akta lapuk di Malaysia sebagai respon kepada soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Kota Baru dan Yang Berhormat Jelun. Seperti mana Yang Berhormat sedia maklum, Kerajaan Madani sentiasa agresif terhadap pembaruan undang-undang selaku salah satu tonggak reformasi institusi dalam memastikan hak rakyat Malaysia secara amnya sentiasa dipelih raya. Sebelum itu, suka saya untuk memaklumkan bahawa baru-baru ini saya telah mengadakan perjumpaan dengan Gada Fatih Wali, Ketua Pengarah Eksekutif Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Vienna, UNOV, dan Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai dadah dan jenayah, UNODC, bersama-sama dengan Tuan Yang Terutama Duta Besar Malaysia ke Republik Austria. Dalam perjumpaan ini, UNODC telah berkongsi mengenai cadangan Konvensyen Jenayah Cyber Antarabangsa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang pertama yang sedang dipertimbangkan oleh Perhimpunan Agung
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Konvensyen baru ini bertujuan untuk mengenangi isu kritikal termasuk penderaan seksual terhadap kanak-kanak dalam talian bahan penderaan seksual kanak-kanak CSAM dan penyebaran imej intim tanpa persetujuan. Konvensyen ini dilihat sebagai satu langkah sangat penting dalam pencegahan dan penyiasatan jenayah cyber serta dalam pendakwaan penjenayaan cyber. Dalam hal ini, bahagian hal undang-undang telah menubuhkan Jawatankuasa Kerja Undang-Undang bersama UNODC bagi memperkukuhkan lagi sistem keadilan jenayah negara yang menyentuh isu jenayah cyber dengan melihat kaedah moden. Satu jawatankuasa khas antara kementerian dan agensi di bawah penyelidikan BAHYU akan turut dibentuk antara lain untuk menyokong pembaharuan berterusan dalam perlindungan kanak-kanak, keadilan jenayah dan jenayah berkaitan dengan cyber termasuk melalui penggunaan kecergasan buatan AI. Dalam usaha ini merealisasikan cadangan ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan penubuhan pasukan reformasi perundangan dalam ucapan Belanjawan 2025 pada 18 Oktober di Dewan Yang Mulia ini sebagai satu komitmen berterusan kerajaan untuk memperkasa pembaharuan undang-undang dan akta-akta lapuk di Malaysia. Sebenarnya telah saya maklumkan di dalam Dewan ini pada 23 Oktober, kerajaan telah berjaya membawa beberapa pindaan terhadap undang-undang sedia ada, antaranya pemasuhan hukuman mati mandatori melalui pindaan kepada perundangan sedia ada diikuti dengan beberapa pindaan seperti Akta Audit Negara, pindaan kepada Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia, pindaan kepada Akta Kesalahan-Kesalahan Jenayah Seksual terhadap kanak-kanak dan pindaan kepada Akta Keterangan Saksi Kanak-kanak dan pindaan kepada Akta Insolvensi. Selain itu, kerajaan turut merencanakan pelbagai inisiatif reformasi institusi melibatkan pengumbalan rang undang-undang atau pindaan kepada akta sedia ada pada tahun 2024 dan akan diteruskan pada tahun 2025. Pengumbalan rang undang-undang keselamatan dalam talian dan pindaan kepada perundangan sedia ada berkaitan dengan buli termasuk cyberbully insya-Allah pada sesi kali ini. Pengumbalan roadmap to digital justice pada tahun 2025 akan memberi penekanan kepada pemakaian artificial intelligence bagi sektor perundangan dan pindaan kepada Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Pengubalan rang undang-undang kebebasan maklumat, pindaan Akta Pemegang Amanah, insya-Allah sesi ini, pindaan Akta Pemegang Amanah, insya-Allah sesi ini, pindaan Akta Profession Undang-Undang 1976, insya-Allah pada sesi ini. Usaha mempromosikan mekanisme alternatif dispute resolution dan ratifikasi dengan izin, Singapore Convention on Mediation, kajian pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dan pengumbalan undang-undang perkhidmatan bantuan guaman yang baru, ini akan dikaji dan diharap diselesaikan pada tahun 2025. Bagi menjawab persoalan mengenai undang-undang lapuk di Malaysia, terdapat beberapa perkara yang perlu diperhalusi, terutamanya lambakan undang-undang lapuk sedia ada yang memerlukan kajian penyelidikan bagi menentukan sama ada undang-undang tersebut masih terpakai dan perlu disemak di bawah Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 Akta 1, tidak lagi terpakai dan undang-undang tersebut akan disyorkan untuk dimasukkan atau penentuan undang-undang tersebut di bawah undang-undang negeri atau undang-undang persekutuan, jurisdictional issue dengan izin. Berdasarkan hasil kumpulan semak status Undang-Undang PRA 1969, terdapat sejumlah 3,404 Undang-Undang PRA 1969 dan daripada jumlah tersebut didapati sebanyak 3,203 Undang-Undang PRA 1969 tidak memerlukan tindakan lanjut kerana 1,717 undang-undang telah dimasukkan atau telah disemak di bawah Akta 1. 1,486 undang-undang dalam kategori had its effect dengan izin, spend, cease to operate, expired, undang-undang pindaan, undang-undang pemasuhan, bidang kuasa negeri atau Singapura, dan sejumlah 164 undang-undang PRA 1969 yang memerlukan tindakan seperti berikut. 84 undang-undang PRA 1969 disenaraikan untuk disemak di bawah Akta 1 atau dikekalkan bagi maksud pemberitahuan Seksyen 11 Akta 1 dan 80 undang-undang PRA 1969 yang disenaraikan bagi tindakan kajian lanjut Jabatan Peguam Negara, dan semua ini di bawah The Law Reform Division dengan izin Jabatan Peguam Negara. Justru itu undang-undang dan akta-akta lapuk akan dimasukkan atau digantikan dengan yang baru tertakluk kepada keputusan dasar kementerian, jabatan, agensi yang bertanggungjawab. Saya sekarang pergi kepada bab isu yang dibawa oleh Yang Berhormat Kudat, Kapar, Jelutong, Kuala Krai, Kuala Langat, Pasir Putih, Temelloh, Bandar Kuching, Bagang Serai, Lumut, Dungun, Pendang dan Pasir Salak. Menteri, Tan Sri Yang di-Pertua. boleh minta sedikit penjelasan.
tentang reformasi institution ini, ingin tahu daripada Menteri, bilakah Akta Kebebasan Maklumat akan dibentangkan di Parlimen? Adakah pada penggal ini ataupun penggal pertama tahun depan? Itu soalan yang pertama. Yang kedua, adakah kerajaan ada rancangan untuk meminda Akta Kesalahan Keselamatan, iaitu SOSMA, di mana rata-rata tengah bincang tentang SOSMA ini? Adakah kerajaan ada hasrat? Dua perkara yang ada dalam SOSMA. Yang pertama ialah ditahan 28 hari tanpa sebarang perbicaraan ataupun dibawa ke mahkamah. Yang kedua ialah mereka tidak boleh dijamin. Adakah dua ini akan dikaji semula? Terima kasih. Yang Berhormat Tuan Speaker. Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya juga ingin bertanya. Tadi Yang Berhormat menyentuh mengenai akta lapuk yang cuba dilupuskan oleh pihak kementerian. Saya nak bertanya mengenai akta baru. Bagaimana juga Kota Melaka tadi. Di hari pertama perbahasan Parlimen, iaitu pada 21 bulan Oktober, sebelum Yang Berhormat larut membuat perbahasannya, saya telah membangkitkan kepada speaker pada masa itu, timbalan speaker, satu perenggan yang terdapat di dalam teks ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri semasa membentangkan bajet, iaitu perenggan 255 pada muka surat 119 dalam handset. Saya merujuk pada handset sekarang ni. Yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Menteri Keuangan, saya tidak pasti secara sengaja ataupun tidak sengaja, telah tidak membacakan satu para yang berbunyi kerajaan akan menggubal akta baru bagi membolehkan hukuman tahanan di rumah sebagai alternatif untuk kesalahan tertentu. Pesalah dikehendaki berada di tempat tahanan yang dianggap bersesuaian seperti rumah kediaman, rumah jagaan atau asrama pekerja sepanjang tempoh penahanan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dan dipantau oleh pegawai penjara. Saya telah bertanya dalam perbahasan saya dalam Dewan ini, apakah justifikasi ataupun konten bentuk akta yang hendak dibuat ini dan apa relevansinya? Dan yang kedua, sehubungan dengan itu, saya juga bertanya, isu yang sekarang ini berlega di dalam masyarakat, isu addendum, isu yang melibatkan tidak lain bekas Presiden Yang Berhormat Menteri, berkaitan dengan satu affidavit yang dibuat di mahkamah oleh tidak lain Presiden Yang Berhormat Menteri sekarang ini, yang mengatakan semasa proses pengampunan dibuat terhadap bekas Perdana Menteri, iaitu kita semua tahu bekas Pekan, dikatakan ada satu addendum dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Apa ni jeletung jangan sebut, jangan marah saya sebut Yang di-Pertuan Agong berdasarkan perlembagaan perkara 42 ya. Hanya Agong saja boleh bagi pengampunan. Saya terpaksa sebut. Dikatakan ada addendum yang mengatakan bahawa pengampunan itu melibatkan suatu tahanan alternatif, iaitu tahanan di dalam rumah. Sekarang ini, isu ini saya nak bertanya kepada Menteri, inilah masanya, adakah addendum ini wujud sebagaimana yang disebut dalam affidavit Yang Berhormat Bagan Datuk dan juga Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Cuma saya nak qualifykan, adakah ini isu baru ini telah boleh dibincangkan? Saya telah sebut dalam ni. Okay. Saya rasa inilah masanya Yang Berhormat Menteri menjelaskan poin. Okey, silakan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kota Melaka dengan Yang Berhormat Kota Baru. Dua-dua daripada kota. Tapi bukan Yang Berhormat Kota Tinggi. Saya nak jawab, saya ucap terima kasih pada soalan kepada Yang Berhormat Kota Melaka. Saya nak jawab dalam bab rasuah. Harapan daripada Kerajaan Madani insya-Allah pada tahun 2025 Freedom of Information Act tu dapat dibawa kepada Parlimen. Tetapi yang sangat-sangat penting ialah semasa Komisioner kepada SPRM bersama saya dalam mesyuarat International Anti-Corruption Academy Assembly of Parties di Vienna baru-baru ini, beliau dalam ucapan telah menyebut tentang isu berkenaan dengan komitmen kerajaan, itu National Anti-Corruption Strategy 2024 NASA,
pengenalan pindaan kepada beberapa akta iaitu Akta Kebebasan Maklumat, Akta Perlindungan Pemberi Maklumat dan Akta Pemegang Amanah dan Akta Pemegang Amanah juga. Bagi saya ini satu pendekatan yang sangat-sangat relevan kerana ia menunjukkan komitmen suara seiring daripada pihak eksekutif melalui front bench dan juga agensi-agensi yang bertanggungjawab dalam perkara-perkara ini. Jadi komitmen itu memang ada dan saya pun memang berharap insya-Allah untuk memberikan pencapaian kepada apa yang disebut sebagai komitmen peringkat National Anti-Corruption Strategy 2024-2025, kita perlu mempunyai beberapa akta ini dipindah bersama supaya memberikan keyakinan kepada mereka yang mau memberikan laporan dan seterusnya. Yang Berhormat Kota Baru, saya pun ucap terima kasihlah soalan pada Yang Berhormat pertama sekali berkenaan dengan ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga berkenaan dengan SOSMA yang ditanyakan oleh Yang Berhormat. Saya minta maaf Tan Sri Yang Dipertua dan juga pada Yang Berhormat sebab kedua-duanya boleh dijawab hanya oleh Menteri Dalam Negeri. Saya tidak bertanggungjawab kepada isu tentang pindaan kepada akta penjara ataupun wujudnya akta baru untuk tahanan di rumah, dan berkenaan dengan SOSMA juga saya tidak bertanggungjawab. Dan saya rasa dan saya percaya pada esok harilah Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri akan menjawab dan saya harap Yang Berhormat boleh tanya dia soalan yang sama. Keduanya, sekejap Yang Berhormat. keduanya- Yang Berhormat tadi sebut Yang Berhormat adalah menteri yang akan bertanggungjawab kepada AGC, Attorney General's Chambers. Attorney General, Peguam Negara adalah salah seorang ahli dalam lembaga pengampunan. Takkanlah Yang Berhormat tak dapatkan maklumat daripada AG mengenai isu addendum tadi. saya agak keliru Yang Berhormat dulu pun Menteri Undang-Undang. Adakah Yang Berhormat mengatakan bahawa Peguam Negara lapor pada Yang Berhormat? Is that what you're making assumption? Ya, kita boleh mendapatkan maklumat daripada Saya minta Peguam maaf Negara. Yang Berhormat, dalam kajian madani saya Menteri yang bertanggungjawab Undang-Undang. Saya tidak terlibat dalam pelantikan Peguam Negara. Saya tidak melibat diri melihat fail dalam Peguam Negara dan saya juga tidak terlibat dalam lembaga pengampunan sebab Menteri bertanggungjawab sekretariat kepada kes yang di-Pertuan Agong adalah Menteri Wilayah. Yang Berhormat sebagai mantan Menteri Undang-Undang dalam kerajaan, sudah tentu Yang Berhormat lebih berakal Yang daripada Berhormat saya. tak perlu berhelah lah. Tidak. Kita Apa helah Attorney dia? General dan juga Helah dia CJ Yang Berhormat sebab adalah di bawah Menteri maknanya- Undang-Undang. Okey. Maknanya dengan izin, Ya. Yang Berhormat mengaku you are admitting you did give direction to the Attorney General when you are the Betul, minister. direction. Betul tak? Kota Baru buat tuduhan, Tapi Speaker. Kerajaan Madani tidak. Okey. Minta Mana maaf boleh Yang buat Berhormat. tuduhan? Kerajaan Macai, Madani. duduklah Macai. Macai, duduk Macai. Siapa lagi kalau Siapa, tidak Macai? Menteri Undang-Undang? Awaklah, Macai, anak buah. Tanggungjawab kepada Speaker. agensi dan judiciary. Speaker, Okey. Speaker, saya minta besok. Kalau tak boleh jawab, jawablah tak boleh jawab. Senang saja. Baik. Speaker, Baik. Speaker, saya minta besok tolong tarik balik kejahatan Besok kata apa tadi? Macai. Saya kata Macai. Dulu dia pernah kata Macai kat kita orang. Bila? Tidak pernah. Pernah dia kata anak buah makna dia. Jadi saya gunakan Macai anak buah. Saya minta besok tarik balik. Macai itu apa Awak dia? juga tak. Macai itu apa? Saya tak tahu apa Macai apa. Okey. Kenapa guna? Jadi- Kalau tak tahu kenapa guna? Saya Besut. gunakan perkataan Macai. Maksudnya pengikut. Besut ungkapkan perkataan yang Besut tak tahu apa makna dia. Nah, pengikut. Apa punya Maksudnya- standard hakim? Jelutong, let me Dengar finish. dulu. Besut, saya Maksudnya, ulang soalan saya. Besut, pada saya Besut, ada- when I'm talking to you, you listen to me. Ya. When I am talking to you, you listen to me. Okey, saya dengar. Okey. Do you understand what is the meaning of Macai? Saya faham. Apa dia Macai itu? Pengikut. Ha? Pengikut. Pengikut. Ya. Okey, itu yang you faham. Ya, saya faham. Tapi masalahnya saya Bukan pernah tapi. diucapkan I am oleh asking Macai. you one simple question. I need one simple answer. Do you understand what is it all about? Saya Macai. faham. Macai. Tapi pernah dikatakan oleh Jelutong Besut. mengatakan Jawab. Macai. Besut, faham tak anda itu Macai itu apa? Macai pengikut. Cukup. Pengikut saja. Duduk. Tak payah Apa jawab. yang disebut macam- Besut, duduk. Saya dah faham dah. Duduk. Anak buah Besut, duduk. Menteri, teruskan. Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua, saya minta laluan sikit pada Menteri. Dalam perbahasan saya menyentuh tentang isu Undang-Undang Lapuk juga. Dan saya menyentuh tentang Akta Kontrak 1950 yang dicadangkan untuk dikaji semula. Soalan saya, adakah kerajaan juga bercadang untuk menggantikan Akta Hasutan
1948 dengan suatu akta yang dicadangkan oleh kerajaan dulu. Saya merujuk ke kenyataan akhbar yang dibuat oleh kerajaan terdahulu pada 12 September 2014, iaitu mencadangkan untuk memperkenalkan Akta Keharmonian Nasional. Jadi saya pohon pandangan daripada Yang Berhormat Sila Menteri. Menteri ada 11 minit lagi. Itulah. Tak apalah. Saya pun boleh bagi jawapan secara bertulis. Terima kasih pada Yang Berhormat. Sebenarnya berkenaan dengan akta kontrak, kita dalam reformasi institusi di segi undang-undang memang kita akan membuat kajian dan kita memang mengakui bahawa akta kontrak kita ni agak begitu lama pada tahun 1950. Berkenaan mana soalan kedua Yang Berhormat tentang undang-undang yang disebut tadi, bagi pihak kerajaan, kami masih perlu membuatkan beberapa segmen pada kajian demi kajian. Tapi memang bagi pihak kementerian, agensi Bahyu, bila peruntukan belanjawan yang diberi pada tahun 2025 ini dalam reformasi ini, bagi saya adalah satu perkembangan yang agak terbaik sebab memberikan peluang lebih kepada bahagian haluan undang-undang. Kalau Yang Berhormat ingat, dulu hanya bahagian haluan undang-undang yang mana banyak menteri undang-undang, dia jaga bahagian haluan undang-undang di bawah JPM. Hari ini ditambah dengan reformasi institusi. Dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan meletakkan bajet tertentu untuk bahagian reformasi institusi. Jadi ini memberikan satu kebolehan dan komitmen dari pihak bahagian undang-undang reformasi institusi untuk melihat kepada semua undang-undang ini. Tapi sebenarnya jalan ataupun perkembangan bagi semua undang-undang baru yang kita nak buat, sama ada undang lapuk ke undang-undang baru itu, perlu banyak perkembangan di segi segmen libat urus. Bukan saja NGO dan CSO, yang mana Tan Sri Speaker sendiri telah menegur setiausaha KSU di kementerian supaya Blue Bill tu dimasukkan ke Parlimen 2 minggu sebelum, 14 hari, supaya select komiti dan ahli-ahli Parlimen dapat memberikan pandangan mereka. Dan kita tak nak lagi bawa undang-undang hanya bila nak dibahaskan baru dibawa dalam sehari ke 2 hari sebelum. Sebab kita nakkan supaya select komiti yang mewakili kawasan mereka, mewakili parti mereka, mewakili rakyat mereka, mempunyai pandangan tentang undang-undang yang nak bawa oleh mana-mana kementerian. Bagi pihak Jabatan Bahagian Haluan Undang-Undang dan Reformasi Institusi, seringkali kita akan bincang. Jadi bila Yang Berhormat tanya, okey, Akta Hasutan. Akta Hasutan tanggungjawabnya Kementerian Dalam Negeri. Tapi kalau dia panggil dia bahagian haluan undang, sudah tentu dalam sesi libat urus akan dipanggil dan kita akan memberi pandangan. Dan itu sebabnya isu sekarang bila bercakap tentang SOSMA ke ataupun Akta Hasutan, isunya adakah kerajaan bersedia? Saya masih tidak boleh memberi jawapan sebab perlunya pelbagai libat urus. Tapi harapan saya kalau ada perubahan pun, saya baru beritahu Tan Sri Speaker semalam, saya kata kita mungkin kena kaji balik hari-hari kita sebab sesi ni kita ada 4 hari rang undang-undang dengan 6 hari rang undang-undang lepas habis belanjawan. Jadi 10 hari dan saya dimaklumkan banyak rang undang-undang dibawa oleh kementerian-kementerian. Jadi kita kekurangan masa. Itu sebab kita kena kaji semula supaya banyak hari boleh kita letak di dalam sidang parlimen supaya rang undang-undang dapat kita percepatkan proses untuk perbahasan dan kelulusan bagi pihak Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Dengan izin Tan Sri Pertua, saya nak sebut tentang SPRM ni di mana menjadi sebahagian daripada ICA. Kita menerima bahawa yang saya sebut dalam kewujudan National Anti-Corruption Strategy 2024-2028, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah melihat kepada kelulusan isu polisi platform peringkat tertinggi dalam negara dalam usaha perubahan polisi menangani isu rasuah nasional, iaitu Jawatankuasa Khas Kabinet Tata Kelola Nasional JKKTN. Dan ini menunjukkan satu komitmen yang begitu tinggi. Dan saya nak sebut pada Akta SPRM, contohnya Seksyen 17A, liability corporate yang telah dikuatkuasakan pada 1 Jun 2024. Kalau kita tengok seksyen kepada seksyen pindaan kepada Seksyen 17A, Seksyen 17A menyatakan bahawa ia adalah satu kesalahan rasuah juga oleh organisasi komersial. Selalunya bila kita bercakap tentang anti rasuah ataupun rasuah, banyak orang menganggap agensi kerajaan, pegawai kerajaan dan orang politik. Tapi hari ini dalam wujudnya Seksyen 17A dalam Akta SPRM, liability corporate, iaitu dengan izin corporate liability, tidak boleh mereka menganggap bahawa syarikat Sdn Bhd ataupun syarikat Berhad boleh lari pada tanggungjawab. Kalau mereka mengendalikan perniagaan dengan niat untuk berrasuah
Sebab kita mesti menerima bila bercakap tentang aktiviti penjagaan, ia juga perlu dijalankan dengan integriti tanpa rasuah. Dan tidak boleh kita mempromosikan amalan tadbir urus yang baik kalau dalam organisasi yang kerajaannya kena tadbir urus baik, yang bukan kerajaan boleh ditadbir urus sesuka hati. Itu sebabnya bagi pihak kerajaan, yang mana pada sesi lepas, kita telah membuat pindaan kepada Akta Audit Akta 62, Akta Audit 1957. Dan Akta Audit ini dengan adanya audit di atas meja ni, kita mewujudkan dasar follow the public money. Itu untuk apa yang disebut sebagai duit yang diletak oleh duit rakyat, di mana audit negara boleh masuk. Tetapi dalam Akta SPRM, kalau dibaca sekali dengan Akta Audit ini, saya percaya bahawa mana-mana syarikat swasta yang terlibat dalam apa-apa aktiviti, sebab kita tahu Tan Sri Speaker bila bercakap tentang rasuah, dia selalu dua pihak, offerer and acceptance, giver and receiver. Jadi kadang-kadang bila pegawai kerajaan ke orang politik ke dituduh, siapa di belakang yang memberikan rasuah? Sudah tentu syarikat sebagai contoh. Itu sebabnya Seksyen 17 ini dilihat kepada satu pindaan yang dipakai dalam 17A ni, Akta SPRM ni akan dipakai oleh pihak SPRM untuk melihat tentang isu integriti korporat. Corporate integrity akan menjadi pada hala 7 bila bercakap tentang dasar menentang rasuah dalam negara kita. Jadi dengan izin, saya ingin masuk kepada bab yang saya dengan Tan Sri Speaker memang selalu bercakap, iaitu rang Undang-Undang Perkhidmatan Parlimen. Jadi Tan Sri Speaker, kepada Yang Berhormat Kota Melaka, Jerlun, Masjid Tanah, Kubang Pasu, Shah Alam dan juga Bukit Gelugor, cadangan pengubalan rang Undang-Undang Perkhidmatan Parlimen merupakan antara agenda reformasi institusi yang direncanakan oleh Kerajaan Madani dalam usaha untuk memartabatkan parlimen kita melalui doktrin pengasingan kuasa antara badan perundangan dengan kadar dengan badan eksekutif. Melalui cadangan ini, perkhidmatan parlimen baru ini akan mempunyai kuasa otonomi untuk menentukan dasar dan tadbir urus Parlimen Malaysia, termasuk perkara-perkara yang melibatkan pengurusan sumber manusia, pentadbiran dan kewangan serta perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Bagi pengubalan Akta Perkhidmatan Parlimen ini, beberapa sesi libat urus telah berjalan. Dan kita lihat pada tahun 2023 dan 2024 ini, yang mana Tan Sri yang dipertua Dewan Negara, Datuk yang dipertua Dewan Negara, Tan Sri dipertua Dewan Rakyat, Setiausaha Dewan Negara, Setiausaha Dewan Rakyat, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, Jabatan Perkhidmatan Awam, Kementerian Kewangan, Jabatan Peguam Negara, Badan Bukan Kerajaan, Pertubuhan Masyarakat, Badan Peguam dan juga bahagian hal undang-undang memang sentiasa berkomited. Yang hanya tinggal yang mana Tan Sri pun tahu dan mungkin ahli-ahli parlimen pun dimaklumkan ialah berkenaan dengan cadangan penetapan dasar, iaitu melihat kepada aspek yang tertunggak tu ialah pegawai-pegawai parlimen. Ini sahaja yang tertinggal dan tertunggak. Dan saya dimaklumkan insya-Allah satu mesyuarat akan diadakan insya-Allah pada tahun ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membincangkan isu pejawatan serta sumber manusia perkhidmatan parlimen. Dan apabila mesyuarat ini dapat dikemaskini, diselesaikan dan mendapat keputusan, saya berharap insya-Allah dalam masa terdekat pada tahun 2025 lah boleh menjadi satu kenyataan supaya rang Undang-Undang Perkhidmatan Parlimen dan rang Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan pindaan ini dapat dibentangkan kepada jemaah menteri di segi dasar, supaya rang undang-undang pindaan kepada Akta Majlis Parlimen, keistimewaan dan kuasa pula ni dapat dilihat menjadi satu realiti. Betul yang kata Tan Sri Speaker dan juga kepada ketua-ketua pengurusi-pengurusi Select Committee. Belanjawan pada tahun 2025 ni Yang Amat Berhormat telah membuatkan penambahan di segi belanjawan Parlimen, terutama sekali pada Select Committee. Bagi saya itu satu tanda yang baik, Tan Sri yang Ketua, kerana Select Committee diduduki oleh kedua-dua pihak, pembangkang dan juga kerajaan, dan saya percaya setiap jawatan kuasa Select Committee ini perlu dilengkapi dengan peranan untuk menjadi oversight body, memantau. Dan saya yakin bahawa Tan Sri yang dipertua sangat menggalakkan tanggungjawab. Seperti saya bila bercakap tentang, saya ada 2 minit tinggal, Tan Sri Ketua, saya nak lompat kepada AGPP ni. Saya nak beritahu di sini, setakat ni daripada mula sesi kita, Tan Sri Ketua, saya telah menjawab soalan pada AGPP ni daripada mula sesi mesyuarat pertama, Dewan Rakyat, Kamar Khas, Dewan Negara, mesyuarat kedua,
Ni pula mesyuarat ketiga ni. Jumlah soalan kamahas 2 soalan dah dijawab. Jumlah soalan lisan Dewan Rakyat Dewan Negara 14 soalan. Jumlah soalan bukan lisan Dewan Rakyat Dewan Negara 2 soalan. 18 soalan. Maknanya setakat sini bagi pihak kerajaan komitmennya memang ada. Tetapi saya dah bercakap banyak kali bahawa ia perlukan masa kerana kita pecah pada 3 fasa. Dan kalau yang berhormat semua baca kepada handset, tertulis fasa-fasa tersebut. Dan saya ni tinggal 1 minit lebih. Saya sebut tentang fasa pertama, petugas khas, komparatif dengan semua jawatankuasa pilihan khas asasi manusia. Dan saya tengok kepada keterangan evidence-based research beberapa negara, tinggal 1 negara saja. Fasa kedua ialah petugas khas teknikal secara komprehensif mengenai implikasi perundangan, pejawatan dan kewangan. Dan laporan interim ni dalam 1 tahun mengenai kajian empirikal komprehensif. Fasa ketiga ni yang sangat-sangat penting Tan Sri, iaitu sesi libat urus bersama dengan Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak serta pihak pemegang taruh yang lain termasuk PDRM, SPRM, Jabatan Kastam, Ejen Penguatkuasa Marine, Majlis Peguam, Sabah Law Society, Advocate and Association of Sarawak dan juga para akademik dan pakar rujuk. Kerana Tan Sri Yang Di-Pertua dalam kesimpulannya ialah bukan hanya pemisahan itu melalui perlembagaan tetapi kesan kepada pemisahan tersebut. Bagi saya yang sangat penting ialah fasa ketiga, iaitu kuasa yang perlu kita perbincang dan berlibat urus dengan Sabah dan Sarawak. Kalau mereka melihat kepada kuasa pendakwaan yang diberi kepada Peguam Negara Malaysia itu diberi pada Peguam Negara Sabah dan Sarawak. Saya rasa hari ini kita tahu Sabah dan Sarawak mempunyai Peguam Negara mereka sendiri tetapi tidak terlibat pada kuasa pendakwaan. Saya rasa Tan Sri Yang Di-Pertua disebabkan saya hanya ada Menteri 29 minit. Menteri mohon sikit. Temeloh minta supaya jawapan untuk Temeloh dalam bertulis tentang SPRM. Okay, terima kasih. InsyaAllah Tan Sri Speaker, semua jawapan akan saya beri jabatan bertulis. Dan akhir sekali saya ucap terima kasih pada Kota Baru sebab bagi saya surat cinta dia tukar Besut ganti pada Pendang dalam jawatankuasa pemisahan AGPP. Tapi saya berharap Besut akan ambil semua nota pada Pendang dan bincang dan semua yang Pendang faham dan Pendang nak tafsir boleh beritahu pada Besut supaya fasa pertama ni dapat kita selesai bersama. InsyaAllah. Terima kasih Kota Tinggi dan selamat datang kepada AGPP punya empirical study kepada Yang Berhormat Besut. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua. Komitmen saya semua jawapan yang tak dapat dijawab akan dijawab secara tulis. Terima kasih. Jempol ada sekilan berkaitan ni. Amat mustahak. Terbaik, itu dia jawapan padu daripada YB Azalina sampai terduduk MP PAS Taqiyuddin Hassan ya. Dan hari ini dia sendiri membuat pendedahan bahawa selama ini ketika mereka menjadi kerajaan seolah-olah mereka campur tangan mengarahkan IJC dan sebagainya. Itu antara apabila berlakunya ya perang mulut di antara YB Azalina dengan YB ahli parlimen Taqiyuddin, ahli parlimen Kota Baru. Seakan-akan lah ya, bukan tuduhan, tapi seperti mana yang dikatakan oleh YB Azalina, seakan-akan dia mengakui. Jadi apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright No Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.